Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Rabbana hablana min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin, ketentuan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dapatlah sama-sama kita bertemu dan kita bersua pada kesempatan live kuliah subuh pada pagi ini yang dibawakan oleh Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra ataupun MTS FAS. Terima kasih kerana sudi untuk bersama-sama dengan saya pada kesempatan pagi ini. Dan juga kita nak sama-sama semua para penonton bersama-sama dengan saya, kita doakan anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita, mungkin dalam kalangan ahli keluarga, sepupu-sepupu kita ke, yang bakal menduduki peperiksaan SPM pada hari ini dan hari-hari yang berikutnya. Kita doakan moga-moga anak-anak kita ini atau cucu-cucu kita kan dapat menjawab dengan tenang dan dapat memberikan yang terbaik dalam usaha mereka pada kali ini. Saya sering sebut di mana-mana ruangan pun ataupun dalam apa jua pentas sekalipun, saya sering menyebutkan bahawa SPM ataupun peperiksaan itu penting, tapi dia bukan segala-galanya. Saya ulang sekali lagi, ada yang nak catat pun terpulang lah. SPM itu atau peperiksaan itu, ia memang penting, tapi dia bukanlah segala-galanya. Sebab kita bimbang nanti anak-anak ataupun cucu-cucu kita nanti, manalah nak tahu kalau sekiranya kalau dia dapat keputusan yang dia memang harapkan, Alhamdulillah. Tapi kalau sebaliknya itu, dia akan bertindak luar kawalan, luar jangkaan. Itu yang kita bimbang. Jadi buat yang terbaik, kerana Allah akan berikan yang terbaik buat hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh, dan Allah tidak pernah mensia-siakan hamba-hambanya itu. Termasuk adik-adik, anak-anak yang senantiasa berbakti pada orang tua, baik, taat pada mak ayah. InsyaAllah Allah akan bagi kemudahan pada adik-adik semua dalam nak menjawab peperiksaan nanti ini. Banyak doa pada Allah Ta'ala, tenangkan hati, dan sewaktu nak jawab peperiksaan tu nanti, kalau mungkin kau ada yang terlupa, ada benda yang biasanya kita dah hafal, dah ingat, tiba-tiba masuk dewan exam lupa pula, tengok kertas soalan tu dia jadi blank sekejap, dia jadi lupa sekejap. Jadi kalau begitu berlaku, para ulama mengajarkan cepat-cepat kita berselawat. Okey, banyakkan berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu tangan ni gosok di belakang. Okey, ni tangan kanan ni, tangan kanan. Sebab ni kamera selfie, dia nampak kiri kot. Ni tangan kanan ni. Okey, anda usap di belakang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat ke atas Nabi beberapa kali. Mudah-mudahan Allah pemudahkan untuk kita ingat apa yang kod adik-adik terlupa, yang biasa yang kita dah hafal, apa fakta, apa nota yang dah dihafal tu tiba dilupa pula kan. Selawat ke atas Nabi banyak-banyak insya-Allah ya. Baiklah, muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, syukur pada Allah bertemu kita untuk sambungan siri kuliah Tarbiyatul Aulad
Yang mana Tarbiyatul Aulad ini merupakan suatu kitab yang menjadi rujukan saya untuk ataupun panduan kita dalam mengupas isu tentang pendidikan keluarga ataupun Tarbiyatul Aulad fil Islam, yang merupakan karangan karya Dr. Abdullah Nasir Hulwan yang begitu terkenal sekali dalam bab-bab pembinaan rumah tangga, keharmonian rumah tangga, keluarga ni semua. Maka buku ini sangat sesuai untuk dijadikan sebagai panduan mak ayah dan suami isteri, ahli keluarga semuanya. Dan tidaklah saya nak pergi go through detail kitab ini sebenarnya, tapi saya lebih mengambil kepada beberapa poin-poin penting saja. Kalau nak dikupas memang tak sempatlah tuan-tuan, semua masa pun terhad, tapi kita ambil beberapa poin penting dan kita akan kupas dalam perbincangan kita ni, insya-Allah. Dan saya nak wawarkan kepada para penonton semua, bagi anda yang nak berkongsi rezeki, ya, nak berkongsi rezeki, nak menyumbang kepada dana pembangunan dan pengurusan Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra ini, MTS FAS ini, anda bolehlah menyumbang dengan menekan link yang telah saya sediakan di ruangan caption ke atas tu. Okey, kalau anda tengok dekat atas tu yang ada jalur biru tu, yang saya kata ayo menyumbang untuk dana pembangunan dan pengurusan MTS FAS, tekan link ini. Tekan link ini tu, yang ada tu, anda tekanlah link tersebut, nanti akan keluar macam borang jugalah, macam borang, ada isi nama dan berapa jumlah yang anda seikhlas hati anda nak berikan, kerana saya dimaklumkan pihak MTS FAS sedang dalam perancangan untuk membeli tanah, ya, tanah sekitar dalam 2 ekar kalau tak salah saya, yang mana harganya itu jutaan ringgit tuan-tuan, ya, jutaan ringgit. Jadi jumlah yang besar. Jadi saya mengajak para penonton semua, dalam waktu kita sekalipun dalam susah pada ketika ini, berilah semampu yang anda boleh, berilah setakat yang anda mampu, kerana setiap sumbangan kita ini sebenarnya dia akan membantu kita di akhirat kelak. Dan anda jangan risau, MTS FAS ini merupakan sebuah institusi tahfiz yang telah pun didaftarkan dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Agama Islam Selangor, Perbadanan Wakaf Negeri Selangor, Lembaga Zakat Negeri Selangor. Jadi jangan risau, telah pun didaftarkan dengan pihak-pihak yang telah pun penting ataupun yang kita semua sedia maklum. Jadi saya menjemput anda untuk sama-sama menyumbang. Mudah-mudahan ianya dapat menjadi saham akhirat kita dengan lahirnya anak-anak para hufaz ataupun yang menghafal Al-Quran ini kelak menjadi khalifah, menjadi para pemimpin yang akan jadi pewaris di masa hadapan dan memakmurkan bumi ini dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi ataupun bagi anda yang nak tahu bila lagi lanjutan siri kuliah Tarbiyatul Aulad, macam kali ni siri yang ketiga, nak tahu keempat, kelima dan seterusnya, sebab semua ada 10 siri. Nak tahu lanjut, anda boleh tekan anda boleh WhatsApp pada nombor yang telah saya letakkan di ruangan komen, yang saya letak dengan jarum biru tu, yang saya pin dengan jarum biru tu. Sekarang ni ada 55 like, cuba kita bagi sampai 120 like. Cuba tengok, ya, menandakan anda nampak nombor telefon tersebut yang telah saya letakkan di ruang komen tu. Nampak kan? Okey, anda boleh WhatsApp dengan nombor tersebut untuk ketahui bila lagi kuliah siri Tarbiyatul Aulad yang berikutnya. Okey, baiklah muslimin muslimat, rakan-rakan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Seperti tajuk yang telah kita war-warkan, iaitu tentang anugerah anak jangan diabaikan. Anugerah anak jangan diabaikan. Tuan-tuan semua, untuk nak mencetak, untuk nak melahirkan, untuk nak kita nak melahirkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah ini, ia bukanlah satu proses jangka masa yang sekejap, akan tetapi dia bermula daripada proses mak bapaknya mendidik diri masing-masing. Sebab itu kalau anda boleh rujuk dalam Tarbiyatul Aulad ini pada muka surat yang seterusnya, iaitu kalau anda ada kitab ni, anda boleh buka pada muka surat 32, ya, muka surat 32. Pada muka surat 32, Syekh Abdullah Nasir Hulwan ada menyebutkan berkait tentang
Betapa dalam hidup ini anak merupakan anugerah daripada Allah dan beberapa bentuk kurniaan Allah dalam kehidupan kita. Kata Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Ila akhiril ayah. Kata Allah Ta'ala, harta, benda dan anak pinak itu ialah perhiasan hidup di dunia. Surah Al-Kahfi ayat 46. Ataupun dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Dan kami beri kepadamu dengan banyaknya harta kekayaan dan anak pinak, serta kami jadikan kamu kaum yang lebih ramai pasukannya. Nah, apa lagi? Itu dalam surah Isra ayat yang ke-6. Ataupun dalam ayat yang lain juga Allah menyebutkan, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, dan juga mereka yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh kepada isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang yang mahu bertakwa. Surah Al-Furqan ayat 74. Daripada beberapa petikan ayat Al-Quran ini menunjukkan pada kita bahawa anak, harta dan segalanya ini merupakan kurniaan Allah, anugerah Allah, yang juga ia merupakan perhiasan kita di dunia. Perhiasan ni maknanya dia jadi penyejuk di mata dan penenang di hati. Pada muka surat 39, Syekh ada menyebutkan tentang mengasihi anak adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sayang kepada anak adalah merupakan satu bentuk anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi juga ada menyebutkan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Kita nak satu hari nanti anak-anak kita sayangkan kita, hormati kita, kasihi kita, maka daripada hari ini sayangi anak-anak, kasihi anak-anak, belai anak-anak kita dengan penuh kasih sayang. Persoalannya para penonton semua, bagaimana kalau sekiranya kita ni nak memanjai anak-anak kita, nak menyayangi anak-anak kita dengan cara yang betul, dengan panduan yang betul, supaya tidak jadi anakku Sazali. Anakku Sazali. Anakku Sazali itu apa nama? Allahumma salli ala Muhammad. Dia jadi apa? Gangster Singapura. Itu cerita filem Piramli dululah. Apa maknanya bila anak tu dia dimanjakan dengan melampau, melebih sangat, segala yang dia nak dapat, segala yang dia sebut semua boleh. Jadi ada bahayanya juga. Mari kita tengok apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan pada kita berkaitan tentang bagaimana untuk kita nak menyayangi anak-anak kita dengan cara yang betul. Tuan-tuan, caranya begini. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Al-Quran, iaitu pada surah Ali Imran ayat yang ke-14. Okey, tolong catat di ruangan komen apa yang saya sebut ni, iaitu surah Ali Imran ayat 14. Ya, surah Ali Imran ayat yang ke-14. Okey, saya akan bacakan ayatnya, nanti kita kupas sama-sama ya. Para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati min zahab من ذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث إلى آخر الآية. Allah Ta'ala berfirman,
Dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia, kesukaan kepada benda-benda yang diingini oleh nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anak pinak, harta benda yang banyak bertimbun-timbun dari emas dan perak, kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih, dan binatang-binatang ternak, serta kebun-kebun tanam-tanaman. Hinggalah hujung ayat, iaitu surah Ali Imran ayat yang ke-14. Daripada ayat ini ada satu kata kunci yang boleh kita belajar, iaitu Allah menggunakan perkataan zuyina. Zuyina, kalau anda perasan, zuyina linnas, Allah Ta'ala menggunakan perkataan kami telah menghiaskan manusia. Kami telah menghiaskan manusia. Baik, perkataan perhiasan ini menjadikan satu iktibar bagi manusia yang tadabbur, bagi manusia yang mendalami erti ataupun makna di sebalik setiap ayat Quran, termasuk kalimah zuyina itu. Perhiasan ini yang boleh kita belajar ialah rupa-rupanya sikap kita terhadap perhiasan itu ada 3. Okey, sikap kita terhadap perhiasan itu ada 3. Kawan-kawan tolong catat ya, tolong catat dan tolong share dengan kawan-kawan yang lain, supaya apa yang kita kongsikan menerusi Tarbiyatul Aulad ini dapat juga manfaatnya kawan-kawan kita yang lain. Boleh ya? Tiga sikap kita terhadap perhiasan. Okey. Sebabkan Allah Ta'ala sebut anak-anak dan harta itu adalah perhiasan kamu. Maka kalau kita lihat anak tu umpama perhiasan, maka perhiasan tu, kita dengan perhiasan ni, apa sikap kita terhadap perhiasan? Perhiasan ni macam-macam lah. Kalau yang laki-lakinya mungkin jamnya, mungkin bajunya, mungkin apa lagi, lelaki tak banyak kot perhiasan no. Orang perempuan banyak perhiasan tu no, digantung sana gantung sini, bling-bling sana, bling-bling sini. Orang perempuan. Jadi mari kita tengok apakah yang dihuraikan para alim ulama. Sikap kita terhadap perhiasan itu ada 3. Pertama sekali, kita dengan perhiasan ini jangan pakai lebih-lebih sangat. Jangan pakai lebih-lebih sangat. Tuan-tuan, akak-akak, kalau akak-akak ni lah contoh pakai bedak, jangan pakai melampau sangat. Jangan melampau sangat pakai tu. Dia jadi tepung goma. Tepung goma jadi cerita Piramli tu. Jadi melampau sangat. Jangan bedak tu tebal sangat. Maknanya perhiasan ni dia jangan melampau sangat. Pakai gelang emas, silakan pakailah, tapi janganlah sampai ke siku kot no. Ada tak para penonton, kawan-kawan kenalan yang jenis pakai gelang emas sampai ke siku? Kalau cerita Mami Jarum tu, wah, bling nak tunjuk ke orang. Ada tak macam tu? Dia perhiasan ni kalau dia melampau, dia banyak sangat, dia tak menghias dah, dia rimah. Dia jadi bukan penghias, rimah orang tengok. Dia dah jadi lain dah, tuan-tuan kan? Begitu. Jadi perhiasan ni pun jangan pakai lebih-lebih. Orang biasa pakai handbag, orang perempuan pakai handbag satu ya, sekali pakai ke majlis-majlis kan, jumpa orang ke apa kan, satu je handbag. Tak ada lah kot ya, pakai sampai 2-3 handbag tu, pasal dia banyak duit sangat, dia tak tahulah nak simpan mana, bawa je lah, masuk majlis pun pakai je lah. Handbag sebelah kiri boh telekung, handbag sebelah kanan ni boh buku Yasin, handbag satu lagi boh duit, kad semua. Oh, banyaknya duit. Kaya sungguh. Handbag mahal, dia buat boh telekung buku Yasin ya, power. Ada tak kawan-kawan pernah jumpa orang macam tu? Ada tak? Cek komen ada, tengok ya. Okey, jadi yang pertama, sikap kita terhadap perhiasan jangan dipakai lebih-lebih. Itu. Yang keduanya, sikap kita terhadap perhiasan jangan tak pakai langsung. Jangan tak pakai langsung. Kalau tadi yang pertama, jangan pakai lebih-lebih. Yang kedua, jangan sampai tak pakai langsung. Nampak tak comel, tak ada seri.
Kan kalau orang lelaki tu maknanya perhiasan, orang lelaki tak banyak sangatlah perhiasan, payah pula nak ulas tu. Perempuan tak ada langsung brush ke apa, gelang ke apa, yalah ini ikut kemampuan. Kalau tak ada langsung pun tak berapa comel juga ya. Kena ada perhiasan tu, kena ada juga. Maknanya yang kedua, jangan tak pakai langsung. Yang ketiganya ialah mesti sesuai bila nak dipakai. Mesti sesuai bila nak dipakai. Kan, jadi kalau dah pakai telekung, tak kisahlah apa telekung jenama sekalipun, tapi mesti sesuai bila nak dipakai. Takkan telekung buat pergi snorkeling, tak kena. Orang kata ini telekung mahal, jadi saya ni tak kena cara ke? Ada pula telekung buat pergi snorkeling, buat mandi laut, tak kena. Jadi kawan-kawan semua, yang ketiganya mesti sesuai bila nak dipakai. Anda ada duit banyak, ada beli jam tangan. Punya banyak jam, pakai di tangan satu, pakai di betih satu, pakai di buku lali satu. Ini orang perangai tak sihat. Orang dia kata saya ni duit banyak sangat, jam saya tak tahu nak letak mana, saya bubuhlah di lutut. Itu orang tak berapa sihat. Boleh kena cek suhu tu, takut dia tu 40 suhu dia tu. Takut dia demam. Takut dia demam. Pakai jam tangan dibuh di lutut, jadi jam lutut. Okey, tuan-tuan faham ya? Ada 3 sikap kita terhadap perhiasan. Pertama tadi apa dia? Jangan pakai lebih-lebih sangat. Yang keduanya, jangan tak pakai langsung. Yang ketiganya, mesti pakai ataupun mesti sesuai mengikut keadaan. Mesti sesuai bila nak dipakainya itu. Mesti sesuai bila nak dipakai. Okey, jadi kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, oleh itu, bagaimana pula sikap kita terhadap anak-anak? Jadi, sikap kita terhadap anak-anak pun sama. Pertama sekali, jangan pakai lebih-lebih. Maknanya apa? Jangan terlalu melampau sayang sangat anak, memanjainya itu sampai melebih-lebih sangat. Faham ya? Betul tak? Maknanya kaitan antara perhiasan tadi ni, sikap terhadap perhiasan dalam mendidik anak-anak. Pertama sekali, jangan melebih-lebih sangat pakai perhiasan tu. Kalau anak-anak, jangan melebih-lebih sangat melayankan segala bentuk kehendak anak tu. Jangan dilayan melebih-lebih sangat. Faham ya? Ada kawan komen, dia kata pakai cincin di semua jari. Boleh tahan juga tu ya. Itu namanya Lord of the Ring. Kalau macam tu ya, Lord of the Ring. Ada, ya Allah, ada juga ya. Pakai penuh jari tu. Ni tok bomo mana ni, bagi gunung mana ni. Okey. Jadi yang pertama, jangan melampau melebih-lebih sangat dalam memanjai anak tu. Segala yang dia minta, kita bagi. Segala yang dia nak, kita sempurnakan, kita berikan. Jadi tak sampai hati, Ustaz, dah dia nak, saya bagi je lah. Dulu tuan-tuan, ada satu cerita tau. Ada satu orang hamba Allah ni, dia pun duduk di kawasan perumahan yang bukanlah orang banyak duit sangat. Anak dia tu nak beli kereta kontrol. Tuan-tuan tahu tak kereta kontrol hak jenis kita kontrol orang duduk dalam kereta tu. Itu pakai minyak tu, harga mahal juga. 5-600 tuan-tuan, 5-600 harga kereta kontrol tu, yang kita boleh duduk dalam kereta tu. Jadi kita tanya, ada habis abang beli ke? Abang beli ke? Beli loh Ustaz, dah dia duduk sebut hari-hari. Hari-hari dia duduk sebut, lalah saya beli ya. Dengan duit tak berapa ada tu, dia pun susah beli juga. Lalah bapak dia dalam kereta, anak dia kontrol. Nyem macam tu. Aduh, tuan-tuan faham tak ni? Jangan diikutkan sangat segala kehendak, segala permintaan anak tu. Saya lebih suka kalau tuan-tuan semua mendidik anak-anak supaya yang sikit syukur, bila banyak berkongsi. Didik anak-anak kita rasa macam tu. Bila benda tu dapat secara sikit, tak seperti kawan-kawan dia lain dapat. Didik dia supaya bersyukur dengan yang sedikit. Nanti dia akan bersyukur dengan yang banyak. Dan kalau bila dia dapat banyak pula, ajar dia kongsi dengan orang lain. Jangan duk pegang dia seorang saja. Kongsi dengan orang lain. Tu tanda syukur. Jadi maknanya jangan melebih-lebih sangat memanjai anak itu. Jangan melampau-lampau sangat. Kerana dibimbangi nanti
jadi sudahnya macam cerita anakku Sazali. Waktu itu dah habis dah, tak tahu nak buat apa dah lah tuan-tuan. Itu yang pertama ya, jangan pakai lebih-lebih sangat. Okey. Yang keduanya ialah jangan tak pakai langsung. Jangan tak pakai langsung dalam bab memanjai anak-anak, dalam bab menyayangi anak-anak ni, janganlah sampai tak menyayangi langsung, jangan sampai tak memanjai langsung. Ada orang dia kata, habis tu Ustaz kalau macam tu bagi muka sangat, tak payahlah manja-manja budak-budak sekarang ni, payah dia minta apa semua dapat, payah macam tu. Tak payah bagi langsung. Tak payah bagi langsung pun tak berapa kena. Sampai bapak tu tak pernah peluk, tak pernah cium anak, tak pernah bagi muka, tak pernah nak bermanja-manja dengan anak, tak ada lah. Anak baru nak, tak payah nama ayah sibuk ni. Bawa ayah, abah, ayah, macam rimau. Bapak tu macam rimau, macam singa pun ada dah. King Kong, Godzilla semua ada. Lalah anak rasa macam ayah ni bukan lagi tempat untuk dia nak berkawan lah. Baik-baik dia berkawan dengan dinding. Tahu dinding? Wall Facebook. Budak-budak sekarang dia rasa dia boring, dia rasa dia hidup dia tak menentu, dia rasa kelang kabut, hidup dia tak syok lah. Apa dia buat? Dia mengadu di dinding. Boring lah hari ni. Dan yang melayan dia pun bukannya orang sini saja, orang luar negara semua ada. Kan komen ke dia, kenapa kau boring, mainlah kita berjumpa. Jumpa dah jadi macam-macam nanti. Jadi mak ayah tolong jadi sahabat kepada anak-anak kita. Ataupun mungkin tuan-tuan pernah dengar perkataan ataupun ingatan berkait tentang melayan, memanjai anak-anak ini 3 peringkat. 3 peringkat dalam kita memanjakan anak-anak kita, menyayangi anak-anak kita, iaitu dengan 3 peringkat. Iaitu pertama, bermain dengan dia pada 7 tahun yang pertama. Tolong catat tuan-tuan ya, tolong catat. Menyayangi ataupun kita panggil bermain dengan dia. Dengan anak-anak ni bermain dengan dia pada 7 tahun yang pertama. Artinya pada waktu tu janganlah tuan-tuan terlalu nak melampau sangat, jangan nak over sangat. Sungguh nak ajar anak tentang tauhid, mengenal Allah, tapi janganlah sampai terlalu dalam sangat, terlalu tinggi bahasa sangat. Dengar sini ya, Allah itu wajib ada, mustahil tiada. Anak tu pun pening. Jadi ayah, Allah ni ada ke tak ada ni? Wajib ada, mustahil tiada. Ada ke tak ada ni? Kan dia pening budak tu. Ajar dia dengan cara bermain. Bermain di sini bukan maknanya ayah tu nak kena jadi Godzilla, anak tu jadi Ultraman, bapak tu jadi King Kong, manjang terjun masuk bawah meja gitu malam-malam jadi Dracula, nenek kebayan semua. Tidak. Tetapi bermain dengan dia maksudnya disampaikan mesej-mesej kebaikan itu dengan gaya bermain saja. Hari ini kita belajar kenal nama-nama Allah ataupun kenal sifat-sifat Allah. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allah wujud qidam baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi. Sampai habis. Nampak dia cara bermain-main. Kelak sampai satu masa, satu hari nanti dia akan memahami, oh ini yang aku belajar menyanyi sejak berkecil dulu, sifat 20. Faham tak? Pertama menyayangi, 7 tahun pertama menyayangi, bermain. 7 tahun yang kedua ajarkan dia tentang adab. Tuan-tuan tolong ya, anak-anak kita ni adab di rumah orang, adab pergi masjid, adab di rumah kawan, adab bila berjumpa dengan orang tua, adab dengan binatang, adab bila duduk di tempat yang bukan tempat kita, adab sebelum tidur, adab berwuduk, adab ketika makan, adab menerima hadiah, adab menerima pujian. Segala bentuk adab ni tuan-tuan kena ajar. Sebab dia bermula daripada mak bapak tu dulu. Tu yang kadang orang tanya, ustaz penting sangat ke jadi mak bapak yang baik-baik ni? Habis anak-anak tu nak membentuk anak yang baik ni bermula dengan apa? Jawapannya, anak-anak yang baik, yang soleh ini bermula daripada mak bapaknya dulu. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma
wa kana abuhuma salihan ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Surah Al-Kahfi ayat 82. Ini kisah tuan-tuan biasa dengar. Kisah tentang perjalanan Nabi Khidir dan Nabi Musa sampai ke satu kampung, yang mana kampung tersebut ada rumah yang dah roboh. Di bawah rumah tersebut atau di bawah tanah rumah tersebut tersimpannya harta yang ia adalah milik anak-anak yatim, diwarisi ataupun diwariskan daripada ayahnya, yang ayahnya masa hidup dulu adalah orang-orang soleh. Ini mengajarkan pada kita bahawa mak bapak yang soleh, Allah akan jamin rezeki untuk anak-anak tu nanti. Okey, baik. Itu yang kedua, apa tadi saya sebut? Allahumma salli ala Muhammad, iaitu mendidik anak-anak pada 7 tahun yang kedua, maknanya dia dah masuk sekolah menengah mungkin, ajarkan dia tentang adab. Adab budak-budak zaman sekarang, wallahu alam lah tuan-tuan, dari segi adab tu kita pun tak tahulah macam mana. Pi rumah orang tua-tua, pi rumah jiran ke, pi rumah adik saudara, pak saudara, pak penakan semua, kadang dia tak peduli dah, wala salam wala kalam, tak ada bagi salam apa, tak ada cakap apa, tahu-tahu terekam cari wifi internet, minta password internet, tak malu punya budak. Lepas tu dah lah pi rumah orang, habis dibukanya peti rumah orang, pegang panjat semua. Tuan rumah nak marah pun, kan nanti kata kita ni apa pula, kan? Tuan rumah yang tak sabar apa pula. Yang mak bapak budak tu tolonglah, mak bapak budak-budak tolonglah, duk main game ya mak bapak tu pun. Tengoklah anak-anak kita tu tanggungjawab kita. Faham tak ni? Ustaz garang dah tak garang nasihat. Tu 7 tahun yang kedua, maknanya kurang lebih macam umur 14 dah sekolah menengah. Itu ajarkan dia adab. Dan 7 tahun yang ketiga, berkawanlah dengan mereka, berkawanlah dengan mereka, bersahabatlah dengan mereka. Maknanya dia dah masuk umur dah boleh mengundi tu. Masa tu kita dengan dia, dengan anak-anak ni bagaikan kawan. Bila dah kata kawan ni, kita boleh bertukar-tukar pandangan, kita boleh tukar idea. Dia cakap, kita dengar, kita cakap, dia dengar, saling hormat, menghormati pandangan. Tidak ada lagi nak marah-marah macam budak-budak lagi, tidak. Tuan-tuan, sama sekali saya nak pesan tau, anak-anak kita yang dah besar-besar, jangan kita sesekali marah di depan adik-adik yang lain, yang boleh menyebabkan jatuh air muka dia. Dia abang-abang, kakak-kakak ni, dia ada ego dia. Tuan-tuan, kalau marah dia depan adik-adik yang lain, adik-adik tu nanti dia macam ada kurang hormat sikit lah kat abang dia. Abang nak tegur kita orang, abang pun hari tu kena marah dengan mama, kakak hari tu pun kena marah dengan ayah, nak tegur kami pula. Nampak? Dia jadi tercalar sikit hormat adik-adik tu terhadap abang dan kakak dia sendiri. Jadi tuan-tuan, kita tengok apa anak kita buat salah ni, kita senyap sekejap. Kita ingat nanti kita nak pesankan pada dia sebelum dia tidur malam nanti. Anak-anak ni bila dia sebelum tidur, dia ada satu gelombang yang tenang. Ada yang kata gelombang alfa. Gelombang alfa ni satu waktu di mana dia tenang, jiwa dia lapang. Masa tu kita nasihatkan dia. Kak Long, tadi petang, tadi siang, tadi ayah tengok, Kak Long tak patut buat macam tu. Kesian kat adik. Kesian kat adik tu ya, jangan buat macam tu. Berpesan, bernasihat. Dia panggil small talk. Dia panggil small talk. Tuan-tuan, tulis di komen, tengok small talk. Maknanya bukan cakap kecil. Small talk ni maknanya sembang-sembang yang ringan-ringan, yang santai-santai, tapi penuh dengan nasihat. Penuh dengan nasihat dari hati seorang ayah dan ibu sebelum anak-anak tu tidur. Boleh ya? Okey, itu yang kedua. Maknanya sikap kita terhadap anak sama macam sikap kita terhadap perhiasan. Jangan tak pakai langsung. Mesti kena ada menyayangi, memanjai anak-anak tu dengan kaedah 3 kaedah yang saya kongsikan tadi tu. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, dan 7 tahun yang ketiga. Baik, yang ketiganya, sikap kita terhadap anak-anak ini iaitu mesti sesuai bila nak dipakai. Mesti sesuai bila nak dipakai.
Artinya dengan anak-anak kita ni pun mesti sesuai macam mana. Ada satu kata-kata orang putih, saya tak tahu lah tuan-tuan sempat catat ke tidak, no? Tengok mana yang sempat lah tuan-tuan. Kata apa ni, orang putih dia kata dalam mendidik anak-anak ini mesti sesuai ikut umur dia. Bagaimana? Shower them with joy, assure them with attention, teach them to be positive, cultivate love, encourage openness. Apa maknanya? Mesti shower them with joy. Ni bukanlah kata mandi, seolah-olah begitu ya, macam memandikan dia dengan kasih sayang. Maknanya kita berikan dia kasih sayang, kemudian memastikan dia dengan sepenuh perhatian kita. Lepas tu ajarkan dia supaya jadi anak yang positif, cara berfikir dia, apa yang dia cakapkan, apa tindakan dia, semua. Dan budayakan kasih sayang dan galakkan untuk dia berlapang dada untuk berkongsi dengan kita. Kalau orang pernah tanya pada saya sebelum-sebelum ni, ada orang pernah tanya, "Ustaz, apa tanda mak bapak yang berjaya? Apa tanda mak bapak cemerlang?" Salah satu, dia tak semestinya, tapi mungkin salah satu daripada tanda-tanda mak bapak yang berjaya ialah apabila anak-anak menjadikan kita sebagai tempat dia nak berkongsi rasa. Okey, ni pun sedap ni. Tolong catat di ruangan komen tuan-tuan. Sekali lagi saya nak sebut, apa tanda-tanda kita mak bapak yang bagus, apa tanda-tanda kita mak bapak yang baik, iaitu apabila kita ni, mak ayah ni, dijadikan oleh anak-anak kita sebagai tempat dia nak berkongsi, tempat dia nak bercerita. Dia rasa dia selesa kalau nak cerita dengan mak ayah dia. Mak ayah dia tak mudah untuk melenting, mak ayah dia tak mudah untuk nak mengamuk bila dengar saja apa perkongsian anaknya itu. Tiba anak dia kata, "Mama, kakak ada boyfriend lah, kakak ada power lah." Mak dia tu bila dengar, "Astaghfirullahalazim, kau ni dunia dah nak kiamat, engkau ni jadi apa? Engkau jadi apa? Mak tak pernah ajar pun kau berkawan dengan jantan mana-mana. Mak suruh belajar, yang kau duk cari jantan kenapa, mak?" Kalau gitulah respon mak, respon mama, nampak gaya itulah kali terakhir anak kita akan berkongsi dengan kita. Dia akan anggap bahawa mak dia tak dapat menjiwai apa yang dia sedang alami, apa yang sedang dia lalui. Jadi para penonton yang saya muliakan semua, kalau kita nak anak-anak kita lebih rapat dan dekat dengan kita, selami apa yang dia terbuku dalam hati dia. Itu kata orang bijak pandai lah, tanda-tanda mak bapak yang bagus apabila anak menjadikan kita sebagai tempat dia nak berkongsi rasa dengan kita semua. Dan dalam masa yang sama juga tuan-tuan, saya nak kongsikan Dr. Abdullah Nasihulwan ataupun Syekh Dr. Abdullah Nasihulwan ini dalam bukunya Tarbiyatul Aulad juga ada menggariskan, ada menyebutkan kita sebagai mak bapak ini juga mesti didik anak kita dengan 4 perkara. Okey, mesti didik anak-anak kita ini dengan 4 perkara. Bagaimana nak yang kata mendidik anak-anak dengan 4 perkara ini? Tunggu, saya akan kongsikan. Tuan-tuan bersedia, tuan-tuan standby, sedia. Sama lah ya. Untuk nak mencatat dan nak rakam ke apa, silakan. Silakan. 4 benda ni tolong peringat anak-anak kita dan tolong ingatkan pasangan kita dalam usaha mendidik anak-anak kita. 4 benda ini mesti dijaga. Mungkin ada yang penonton-penonton kata, "Ustaz, kami anak dah besar dah semua, tinggal cucu yang ada pun." Cucu tu tolong jaga 4 benda ni. 4 benda ni tolong, dia sangat kritikal untuk kita nak kena cakna, yang kita nak kena ambil berat dalam usaha nak mendidik anak-anak cucu cicit kita sekalipun ya. Baik, sebelum saya nak kongsikan apakah 4 perkara tersebut, saya nak dengan sukacitanya nak mewar-warkan kepada para penonton yang mana live kuliah subuh kita ini dibawakan oleh MTS FAS ataupun Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra MTS FAS yang juga sangat ketika ini memerlukan dana, memerlukan sumbangan daripada tuan-tuan semua, yang mana bagi anda yang nak menyumbang, nak berkongsi rezeki untuk dana pembangunan dan pengurusan MTS FAS ini, bolehlah anda tekan link yang telah pun disediakan di ruangan caption ke atas tu. Kan anda nampak tak kan, live kuliah subuh, topik, lepas tu saya ada tulis kat situ, ayo menyumbang untuk dana
Sarjana Pembangunan dan Pengurusan MTS FAS dengan tekan link ini. Nampak link ini tu, tuan-tuan tekan tersebut, nanti dia akan keluar macam satu borang lah. Padanya anda boleh isi nama dan juga masukkan berapa amount, jumlah yang anda rasa inilah yang tuan-tuan nak bantu sebagai tanda sokongan kepada usaha melahirkan generasi hufaz yang profesional, yang multiplayer, serba boleh di masa akan datang nanti. Kita tak pandai nak nak menghafal Quran banyak sangat, kita tak mampu begitu, maka kita membantu untuk menyumbang melahirkan anak-anak hufaz ini juga. Mudah-mudahan kita juga termasuk dalam kalangan orang yang Allah Ta'ala muliakan di akhirat nanti, dan kematian kita juga adalah kematian yang sangat dimuliakan. Dan saya mendoakan pada semua para penonton yang menyumbang, yang bersedekah, yang juga terlibat untuk mewakafkan apalah hartanya itu, infakkan hartanya itu, Allah berikan rezeki yang berpanjangan, dan Allah berikan rezeki yang mungkin datang dari jalan yang tak disangka-sangka. Anak, isteri dan ahli keluarganya menjadi penyejuk di mata dan penenang di hatinya. Amin ya rabbal alamin. Bagi semua yang menyumbang, yang menyokong dalam usaha ni, insya-Allah ya. Baik, kawan-kawan semua dah bersedia semua? Okey, yang dekat ruangan komen tu, yang dengan jarum biru tu, yang tu saya ada letakkan nombor telefon, nombor WhatsApp. Kalau sekiranya anda nak tahu lanjut tentang bilakah lagi siri Tarbiyatul Aulad yang berikutnya. Hari ini merupakan siri yang ketiga. Kita ada siri-siri yang berikutnya sampai 10 siri semuanya. Nak tahu lanjut, anda boleh tekan ataupun boleh WhatsApp di nombor yang saya letak dekat ruangan komen tu. Yang jarum biru tu, anda WhatsApp saja nombor tersebut, insya-Allah. Sekarang ada 123. Cuba bagi 150 like tengok. Cuba ya. Baik para penonton yang dimuliakan Allah semua, apakah di antara 4 perkara yang mak bapak mesti nak kena cakna, mesti kena ambil berat, mesti kena tahu tentang mendidik anak-anak ini? Kata Dr. Syekh Nasihul Wan, awasi anakmu daripada 4 perangai keji. Kata beliau, awasi anak-anakmu daripada 4 perangai keji. Apakah 4 perangai keji tersebut? Pertama sekali, tolong. Okey, ingat ya. Rakam boleh catat, silakan. Okey, yang pertama sekali, awasi anakmu daripada melakukan 4 perangai keji. Yang pertama ialah jangan ajar anak berbohong. Tu nombor 1. Ya, kata Dr. Syekh Nasihul Wan, pertama sekali jangan ajar anakmu berbohong. Jangan jadi cerita belalang apa nama tu, Allahumma salli ala Muhammad, nujum 4 belalang. Bapak bilang bapak tak ada. Bapak bilang bapak tak ada. Ajar secara tak sedar anak tu menipu ya. Kawan mari, cakap ayah tak ada. Dia mula belajar, menipu ayah aku ni pun. Boleh tahan, hari-hari dengar juga. Kuliah-kuliah pun menipu juga ya. Okey, so jangan ajar anak berbohong, dan tegas bila dia mengaku, dan jangan terus pukul. Anak kita bila dia mengaku salah, jangan kita terus menghukum dia. Tegas, dan kita bawa bincang pada dia macam mana yang boleh menyebabkan dia buat benda tak betul tu, bincang cara baik. Itu yang pertama. Yang keduanya, jangan ajar anak mencuri. Jangan ajar anak mencuri. Tuan-tuan pergi masjid dengan anak kita, tuan-tuan pergi masjid dengan anak-anak, lepas tu keluar sampai di tangga masjid, tengok selipar hilang. Aduh, mana pula selipar aku ni? Mana selipar aku? Hilang pula selipar. Dia suruh anak dia, tolong pergi ambil Ustaz. Pergi ambil selipar pakcik tu. Ambil. Alang-alang kasut kita kena curi je lah kasut orang lain. Alang-alang. Jangan duk ajar anak mencuri. Tuan-tuan, saya pernah jumpa ada kes seisi keluarga mencuri. Dia curi apa tahu? Bateri kereta orang. Dia curi bateri kereta orang. Yang bestnya, bapa tu duduk di bawah kereta tengah duk buat kerja, anak tu hulurkan spana, hulurkan screwdriver semua,
mak tu tunggu cover line, tengok kok ada orang nampak perbuatan jahat dia orang tu. Seisi keluarga, apa yang penting kerjasama. Elok, buat benda tak elok seisi keluarga. Jangan ajar anak mencuri tuan-tuan ya, wal-ayazubillah. Hidup ni payah ke, mencabar ke, menduga ke, sempit, sesak, senak pun hidup ni, jangan sampai terjebak dengan curi-mencuri, rompak-merompak ni. Tu yang kedua. Yang ketiganya ialah, kata Dr. Syekh Nasir Ulwan, yang ketiga, larang anak daripada mencaci maki dan juga mencarut. Larang anak kita daripada dia mencaci maki dan mencarut. Dia tak puas hati, dia tak suka, dia tak senang, dia rasa tak puas hati dengan seseorang ke, dengan siapa pun. Jangan sampai dia maki hamun, dia mencarut orang tuan-tuan. Sekarang ni kalau kita pergi belakang tandas, di belakang pintu tandas tu punya macam-macam jenis ukiran. Dia maki Tok Imam, dia maki Tok Pengulu, dia maki ahli politik ke, Perdana Menteri ke. Tak puas hati tu cerita lain, tapi cara meluahkan tak puas hati tu jangan duk maki orang, cerita dalam kain, dalam seluar. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajarkan laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal bazi. Nabi mengingatkan bukanlah orang yang beriman apabila mulutnya itu jenis apa? Suka maki hamun, sumpah seranah orang, melaknat dan juga mencarut. Tuan-tuan, ajar anak-anak ni, budak-budak sekarang ni mulut duk pelat lagi, pi pandai dah duk maki hamun orang. Duk maki hamun orang banyak. Budak-budak ni dia laju, dia geram, dia suka hati dia bubuh dia tak puas hati. Ingat kata Syekh Nasrullah, yang ketiganya larang anak daripada mencaci maki dan juga mencarut. Itu yang ketiga. Dan yang keempatnya, kata Dr. Syekh Nasrullah lagi, jangan ajar anak tiru benda perkara yang tak baik. Kadang-kadang dia menonton filem, dia menonton drama, dia menonton apa sajalah, ataupun benda tu di depan mata dia. Dia tengok benda-benda yang dia rasa macam lain pada yang lain tapi macam best. Dia rasa dia nak tiru. Ambil pen, buat letak di mulut, buat gaya macam nak merokok kan, buat gaya macam tu. Meniru aksi-aksi begitu adalah suatu benda yang tak wajar dibiarkan oleh mak bapak. Sebab tu filem-filem pun sekarang kalau di TV pun dia ada parental guidance, dia ada bimbingan ibu bapa 18 tahun ke 13 tahun ke, filem ini mengandungi seram, ganas, seks ke apa kan, supaya mak ayah kena pantau benda ni. Jangan dibiarkan anak-anak kita dia tenggelam dengan budaya-budaya macam tu. Macam dulu tuan-tuan, saya ingat lagi dulu ada satu game bunuh orang tau, game bunuh orang, dan akhirnya sampai jadi habit. Game apa? Dia pukul orang. Tiap-tiap kali dia pukul orang, dia akan dapat 10 sampai 100 markah. Maknanya kalau dia pukul sekali, orang tu mati, dia dapat 100 markah. Tapi kalau dia pukul banyak kali baru mati orang tu, markah dia kurang sikit. Game macam tu tuan-tuan, bahaya tu. Saya tak mau sebutlah game tu apa. Saya ingat tuan-tuan pun ada yang tahu. Sampai anak-anak ni, dia bukan betul. Kita tak nak dia sampai dia rasa shock, bully orang. Pukul orang demi nak dapat markah, pukul orang, hentam orang, macam-macam lagi lah tuan-tuan, sampai bunuh, sampai mencuri. Dia ada satu game ni tuan-tuan, tolong sangat-sangat lah, pantaulah anak-anak kita ni, apa yang dia main, apa yang dia syok sangat tu, apa yang dia menghadap tu ya. Ada game, sampai game apa tau, game dating. Dia panggil game dating, maknanya mengayak-ngayak perempuan tu, apa ayat dia. Lepas tu dia ada beberapa hari game tu, dia bukan sekali menang. Macam mana nak ngayak perempuan tu, bila last sekali dapat perempuan tu, sampai boleh buat benda yang tak senonoh pada perempuan tu. Last sekali keseronokan dia di situ. Jadi game lucah lah tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tolonglah tuan-tuan, hati-hatilah ya, kita pantau anak-anak kita ni, apa segala yang dia menghadap, apa yang dia mainkan, yang dia tontonkan itu, kerana dia akan membentuk jiwa anak-anak kita. Makin dunia nak menuju kiamat, ramai manusia yang hancur jiwanya
rosak, roboh, ranak imannya itu. Dah tak ada iman lagi dah tuan-tuan ya. Dengan mak bapak langsung tak ada hormat, dengan adik-beradik langsung tak ada kasih sayang, dengan teman berteman sering dia khianatkan, tipu dan macam-macam lagi. Wala'iyazubillah. Jadi cukuplah sekadar ini saja dahulu perkongsian saya. Moga-moga ianya memberikan manfaat buat kita semua. Dan Allah Ta'ala berikan kita kekuatan sebagai mak ayah ataupun ahli keluarga untuk didik anak-anak kita generasi yang begitu mencabar pada waktu ini, insya-Allah ya. Baik tuan-tuan, jangan lupa esok kita ada live kuliah subuh lagi bersama dengan saya. Live kuliah subuh bersama dengan saya esok. Jangan lupa save the date, save the time. Macam biasa jam 7 pagi esok kuliah subuh lagi bersama dengan saya, insya-Allah. Dan sebelum saya menutup tirai perbincangan kita ini, seperti biasa tuan-tuan jangan lupa untuk WhatsApp kan pada nombor yang telah saya letakkan di ruangan komen tu, yang pen dengan pen pada jarum biru tu. Anda WhatsApp nombor tersebut untuk ketahui bila lagi sambungan siri Tarbiyatul Aulad ini. Sekarang siri yang ketiga, untuk siri yang keempat, 5 dan sampai seterusnya bila lagi. Okey, mohon anda untuk WhatsApp nombor tersebut. Dan bagi anda yang nak berkongsi rezeki, yang nak menyumbang, yang nak bersedekah, yang nak berwakaf juga, anda boleh tekan link yang telah saya sediakan di ruangan caption itu dan berkongsi rezeki anda dan menyumbanglah dengan seikhlas hati anda. Moga-moga Allah panjangkan rezeki kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa ibu ayah kami ya Allah. Ya Allah, rahmatilah hidup para penyumbang-penyumbang, hidup para hati-hati yang senantiasa inginkan keredaan-Mu ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakan kasih sayang-Mu pada mereka yang sentiasa menyokong program-program agama, program-program dan usaha-usaha untuk membangunkan agama dalam jiwa-jiwa generasi muda ini Allah ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua. Jangan lupa esok untuk kita bersua lagi dalam live kuliah subuh jam 7 pagi. War-war pada kawan-kawan yang lain. Terima kasih daripada saya dan juga pihak MTS Fast mengucapkan ribuan terima kasih pada semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.